Tes percubaan kali ketiga. Tes Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tes subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salim Jamaliyah Dola, Singapura, Masya Allah. Rofina Ismail, Cikgu Jah, Julidah Amuh, Nurliza Hamzah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suzana Amiruddin, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Tes 1, 2, 3. Percubaan kali kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah. 4 minit. Okay, and delete. Move to trash. Okey, Suzana Amiruddin, Nazatul Naina. Okey, terima kasih Kak Naza. AV jelas, semoga terus jelas. Ini percubaan kali ketiga. Bismillah, bismillah, bismillah dengan namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Latahzan di Malaysia khususnya, di mana jua berada. Singapura pun ramai yang masuk, alhamdulillah. Terima kasih Jamilah Milah. Tudung Ustazah cantik ni ada dekat sini je, tudung macam gini. Balik ke Malaysia Ustazah tak pakai dah tudung macam ni. Masya Allah. Kenapa ya? Sebab kain dia macam Ustazah kena cover dengan vest, baru Ustazah selesa untuk pakai. Kalau kat Malaysia Ustazah tak selesa pakai jenis kain tudung macam ni. Sekian dimaklumkan. Okey sahabat-sahabat, amin. Kak Nazah, Masya Allah, semoga Allah redha akan kita. Allah redha akan kita selagi mana niat kita baik. Okey, tetapi biasalah Ustazah berada jauh dengan anda, namun mudah-mudahan insya-Allah dekat di hati. Sentiasa nak pastikan sebenarnya tak ada kewajipan mana-mana pun. Ada orang kata, Ustazah, siapa bayar Ustazah untuk Latahzan tiap hari? Kelakarlah soalan tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, siapa yang buat jadual Ustazah untuk Latahzan? Kadang-kadang macam lawak je soalan-soalan tu. Jawapan dia suka hati, cek lah, cek nak buat macam mana pun. Yang penting bila saya dah berjanji pada diri untuk setiap hari, susah macam mana pun, mesti buat tiap hari. Cuba lagi dan lagi. Kan kadang-kadang sampai 3-4 kali buat sepanjang kat sini. Tapi selagi mana Allah izin, kita on saja kan. Nurliza Wahab, ya Allah, Ustazah doa kami semua. Amin, supaya Nurliza Wahab satu hari nanti pasti akan sampai ke sini. Amin. Amin. Nora Muhammad Noh, amin insya-Allah. Amin. Terima kasih Nasuhana. Baik, kita keloi panggil kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita share. Semoga kawan-kawan kita yang mungkin sekarang ni hari apa? Hari Rabu. Ustazah berpagi-pagian ni, orang baru balik daripada subuh dan orang sedang bersarapan. Ustazah duduk dalam bilik. Sebab terima kasih Nur hantar 50 stars untuk Darul Fawaz. Alhamdulillah. Abdul Rahman Manam, insya-Allah, amin amin. Nurul Sarah, boleh Kak masuk dekat FB Ustazah Kak Sania apa tu? Masya Allah. Alaikumussalam. Semua sahabat-sahabat dirahmati Allah semua. Ji Mohidin insya-Allah akan sampai juga ke sini semua insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Ustazah akan teruskan juga walaupun Ustazah berada di mana jua, hatta Ustazah balik ke Malaysia nanti. InsyaAllah walaupun berada di atas jalan, perjalanan ke sana sini telah diatur, dirancang 10.45 pagi Kak Nazar. Jadi mungkin orang waktu bekerja. Sebab apa Ustazah berpagi-pagian di waktu Mekah ni? Sebab kejap lagi Ustazah akan keluar bawa jemaah ziarah mengambil miqat, berniat umrah kedua di Ja'ranah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, antara perjalanan menuju Ja'ranah ni kita akan singgah di Jabal Rahmah. So Jabal Rahmah khabarnya masa Ustazah bawa grup akhir Ramadan hari tu memang dah berpagar, bertutup. So katanya bermula dengan hari ini tutup terus, langsung tak boleh masuk. Jadi Ustazah tak nak memandang itu sebagai satu perkara yang halah mengeluh-ngeluh. Bukan negara kita, bukan kita yang nak jadi macam tu kan sahabat-sahabat. So Ustazah jadikan dia sebagai satu perkara yang boleh mempositifkan minda. Ustazah cakap dalam grup petugas-petugas Syawal ni, Ustazah kata, wah selama ini merancang tetapi muslimat merancang gagal. Hari ini baru dimakbulkan daripada gurau lagu tu. Pasal apa Ustazah? Jabal Rahmah tutup. Kalau tidak orang lagi duk entah mana fatwa dia pakai, duk mendaki atas Jabal Rahmah tu konon mustajab doa, isteri lembut hati nak kahwin lebih. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah boleh kahwin 2, 3, 4. Siapa yang tak dapat jodoh doa atas Jabal Rahmah. Hang pun dapat dalil daripada mana ni? Nabi SAW tak pernah cakap pun. Jadi bila mereka jadikan itu sebagai gurauan, bahkan kadang ada yang menyatakan itu adalah satu fakta kebenaran, saya kesian sangat dengan jemaah yang macam ni. Jadi Ustazah pun bergurau lah dengan mereka. Ustazah kata, hang pada syok sangat berdoa dekat tempat tak mustajab tu. Sekarang ni makbul dah doa Ustazah, tutup terus. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak matikan sirah. Tapi mungkin mereka nak 2 tahun dah tak menyambut jemaah haji kan. Mungkin mereka nak perbaiki lagi lah, insya-Allah. Kita doakan macam itulah. Jangan pagar hati kita sudah. Wah tu dia kat Siti Zabedah. Amin. 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 Subhanallah. Van ice cream tu pun dah tak ada lah Kak Nazar, sebab memang dah tutup dah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau setiap grup ada rezekinya kan. Grup ni sangat lancar, sangat Ustazah, Masya Allah. Makin menundukkan hati kita sahabat bila kita bergaul dengan golongan ad-du'afa, golongan orang-orang miskin yang dengan izin Allah sampai juga ke tanah suci Mekah ni kan, subhanallah, yang ada anak 14 orang. Masya Allah, Ustazah terkedu dengan sharing mereka, subhanallah, yang tak pernah keluar daripada kampungnya sendiri, apatah lagi negerinya. Kampungnya sendiri tak pernah keluar, tup-tup Allah jemput ke tanah suci Mekah ni. So terus pasang niat, terus berdoa, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Allahu Akbar. So Ustazah tetap semangat nak bawa mereka ziarah pada hari ni. Sebab walaupun kita tak sampai ke kaki Jabal Rahmah, tak dapat mendaki Jabal Rahmah tersebut, sirahnya kita jangan matikan. Apa sebenarnya Jabal Rahmah tu? Macam tu. Khatijah Osman lain asyik putus setakat ni. Dari Mekah Alhamdulillah langsung tak ada gangguan. Semoga terus sampai ke penghujung lah. Tadi Ustazah guna, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah guna Hamidah Saad. Kak Hamidah Saad nak tahu tak hotel saya duduk kali ni betul-betul sebelah kedai aiskrim. Aduh, aiskrim tu sekarang sudah 10 rial ke Kanda Bonda, 10 rial. Orang kata gila sungguh harga. Ingat masa Ramadan hari tu je. Rupanya dah Syawal tak berubah juga harga dia. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mokcik-mokcik ni 10 rial pun dia pergi buy juga aiskrim. Ustazah ada kena 10 rial. Cakap Ustaz tak payah lah bang, kita beli kalau teringin sangat, beli satu share 2 orang. Sebab apakah tanda kita sudah tua? Saya cakap dengan Ustaz macam tu. Apakah tanda kita dah tua bang? Apa dia? Dulu satu bekas aiskrim tu kita seorang satu, tembolok tu dia. Lah ni seorang satu tak habis. Aku pandang dia, dia pandang aku, tak habis. Walaupun tank besar ni tak habis. So sekarang ni kalau teringin beli satu, share 2 orang dengan Ustaz, baru habis. Gitu Kak Nazar tu. Tu tanda-tanda tips kita nak mengenal kita dah tua ataupun masih muda. Orang muda bagilah aiskrim banyak mana pun habis telan kan. Tapi bila dah tua ni idak le sahabat-sahabat. Itulah betul Kak Nazar. Hari tu Datuk Rozana cakap kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dengar macam menyampus sikit lah bunyi, tapi betul juga apa dia cakap tu. Dia cakap dengan sahabat dia, dia kata apa? Apa kelas nak makan aiskrim Mekah ni? Baik kita pergi makan
Baskin Robin, dia kata. Kita dengar kan, rupa-rupanya maksud memang aiskrim biasa je pun dah 10 rial sekarang ni. Macam tu baik makan Baskin Robin, dia kata. Ini bukan iklan sahabat-sahabat. Ini bukan iklan. Ini maknanya kadang-kadang kita dengar macam menyampah lah fikrah yang macam tu. Tapi yang tak nak Baskin Robin pun harganya dah Allah kan. Jadi tak payahlah cerita pasal aiskrim. Cuma nak cerita kat mana hotel Ustazah duduk sekarang ni betul-betul berlaga dinding dengan kedai aiskrim. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita start. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala pelindung bagi orang-orang beriman. Tahniah, 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 tahniah. 237 anda dah masuk bab 237. Kadang-kadang kan setiap berganjak bab baru ni, hati Ustazah rasa macam macam mana perasaan tu, macam Ustazah cerita dekat anda masa daripada Madinah nak bergerak ke Mekah. Macam mana rasa tu? Kita teruja nak pergi ke Mekah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab kita nak bawa jemaah untuk umrah, target utama kita. Tapi pada masa sama hati ni sayu nak berpisah dengan Madinah. Saya dapat rasa perasaan saya bila kita berganjak bab dalam Latahzan. Saya akan sebut apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya kata Allah subhanahu wa ta'ala pelindung bagi orang beriman. Syok ni nak ajak sahabat-sahabat untuk berganjak bab baru. Tapi hati sayu meninggalkan yang lepas sebab maknanya kita makin nak habis dalam Latahzan. Maka kita makin eratkan hubungan-hubungan sahabat-sahabat Latahzan dengan kita menjelajah satu Malaysia, bahkan Singapura, di mana jua berada. Macam Ustazah Zai cabar ni, walaupun kita tak dapat jumpa semua orang, tapi setiap negeri ada wakil-wakilnya. Dengan lafaz bismillah, Kak Nazar, kita angkat-angkat kening jap. Dengan lafaz bismillah, sekejap lagi akan keluarlah iklan untuk Latahzan Utara menyambut Syawal bersama Ustazah Zai. Masya Allah. Alang-alang saya nak balik utara, sahabat-sahabat. Touchdown 17 hari bulan, 18 hari bulan saya bersama keluarga di KL. Lepas tu 19 hari bulan saya balik ke Kulim. Sebab 20 hari bulan ayah Ustaz nak operation. So kita tengok macam mana kondisi ayah. Lepas tu Ustazah akan duduk di sekitar Penang, disebabkan ayah Ustaz masuk hospital Penang. Jadi 22 hari bulan pengumuman kepada semua orang-orang utara. Masya Allah, pengumuman. Kita akan berkumpul di Pen Mutiara Hotel. Kenapa Ustazah on juga? Sebab harganya memang ala-ala tidak hotel. Tunggu. Terkejut tahu dapat quotation daripada hotel. InsyaAllah kita boleh berkumpul di situ. Tara! Kan bila tu Ustazah, orang yang di utara mungkin boleh datang hari kita buat dinner bersama insyaAllah. Kemudian orang yang jauh nak ambil cuti siap-siap satu malam, penginapan dia pun okey, harga dia okey, serius okey, insyaAllah. Subhanallah, subhanallah. Amin. Mastura Kazali, insyaAllah confirm lah Mastura Kazali boleh hadir. Orang utara, yang tak utara pun boleh join sebab penginapan dia murah sahabat. Nanti Kak Nazar akan keluarkan iklan. Tara! Macam tu, berapa banyak tara dah. Ustaz Azam pun terkejut sebab kami biasa kan buat quotation untuk harga-harga nak buat rehlah. Terkejut tak lama lagi nak buat dekat selatan. So kalau ada orang-orang selatan yang boleh deal dengan orang-orang dalam hotel ni untuk kita buat program-program agama seperti ni, sahabat barakah melempah pada mereka juga. So di Pen Mutiara ni rupanya ada seorang sahabat kan yang boleh bantu Ustazah untuk deal harga cantik. Jadi ni bukan untuk meniaga lah sahabat. Kalau untuk meniaga macam mana pun dia tak akan bagi, dia tahu Ustazah bagi itinerary tu macam mana. So memang insya-Allah fikrah yang bahagian ialah kan dia pun ada bahagian tertentu. Alhamdulillah Ustazah, bos saya ni memang suka program-program agama macam ni. Selalunya bila bos atas suka program agama, dia faham sahabat-sahabat. Nur Aziah Abu Kasim macam lah dia tak kerja 22 hari bulan tu Ahad malam kita buat. So Nur Aziah Abu Kasim nak follow, dia kena cuti kerja hari Isnin lah. Sekian dimaklumkan. InsyaAllah kita tunggu sebab dia terhad sangat tempat dia sahabat-sahabat. Okay? Maksimum pun kita bagi full 80 orang maksimum. Cikonon, padahal boleh ke tidak 80 orang tu. Saya target 30-40 pun dah okey dah. Tapi 30-40 tu macam ciput sangat kita nak jumpa sahabat Latahzan. InsyaAllah, amin amin. Kak Siti Azmahani cabar orang Kuantan datang ke utara
nanti kita pakat tarik orang utara pi Kuantan pula. Amin insya-Allah. Baik, tahniah sahabat-sahabat. Bab 237 macam Ustazah cakap, sayu hati meninggalkan bab 236 dan sebelum-sebelumnya, tapi teruja nak menyambung. Lebih-lebih lagi tajuknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala pelindung bagi orang-orang yang beriman. Seorang hamba itu pasti memerlukan Tuhan. Masya Allah, sebut ni pun kita dah rasa macam betul ya Allah. Seseorang hamba itu pasti memerlukan Tuhan dan mesti mempunyai pelindung. Pelindung, sahabat-sahabat. Dan yang dinamakan Tuhan mesti berkuasa, bahkan maha berkuasa. Yang dinamakan Tuhan mesti memberi pertolongan, bahkan maha pemberi pertolongan. Yang dinamakan Tuhan, sahabat-sahabat, mesti memutuskan hukum, bahkan maha memberi hukum, memutuskan hukum kepada kita. Kita tahu wajib, haram, halal, makruh semua ni sahabat-sahabat, siapa yang bagi? Pastinya Allah. Melalui siapa disampaikan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Siti Nurbani 75 stars, masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umi Afan Kalisha kata jauh bah, nanti kita pergi dekat Sabah pula bah. Okay. Di alam semesta ini hanya silap. Memutuskan hukum, memberikan keuntungan. Ingat sahabat, Tuhan tak pernah, bahasa mudah Ustazah nak sebut, tak pernah izinkan dirinya untuk memberi kerugian kepada manusia. So tolong set dalam minda, Tuhan yang aku kenal, yakni Allah, takkan memberi kerugian. Kerana di sini ditulis Tuhan sifatnya akan memberikan keuntungan. Kalau mak kita, ayah kita tak nak tengok anak sakit, anak rugi, dia hanya nak yang baik-baik untuk anak, itu baru mak yang mengandungkan 9 bulan 10 hari, baru ayah yang menafkahi. Tapi Tuhan yang menciptakan kita dari tiada kepada ada, sahabat-sahabat, daripada ada pasti tiada, dah tiada akan ada semula. Tuhan, yakni Allah Tuhan kita ni, takkan memberi kerugian. Bohong Ustazah, saya hidup ni selalu dapat kerugian. Sahabat, ingat, sebelum kita menyatakan Allah memberi rugi dan memberi zalim kepada kita, tanya dirimu, cek, muhasabah diri, apa sebenarnya yang kamu buat sehingga rugi itu mendatangi kamu. Walaupun hari ini kita seperti dalam kerugian, yakin kepada Allah yang maha pelindung, yang sentiasa memberi keuntungan untuk jangka masa depan. Allah pasti akan membalas dengan keuntungan. Jangan duk sembang pasal rehlah utara pula ni. Bukan rehlah, kita nak bersyawal. Berapa jam je sahabat, tidak 1 hari pun. Jadi sahabat-sahabat, kita fokus pada pelajaran kita, sebab ini seolah-olahnya kita mengaji akidah ataupun tauhid kan. Tuhan yang mana? Tuhan yang memiliki segala kekayaan. Tuhan yang mana? Yang memiliki segala kekuatan. Lagi yang namanya Tuhan itu selayaknya bersifat kekal. Kekal. Jadi kalau Tuhan, engkau sembah ini, engkau pindah rumah ini, engkau boleh dipindah randah, ini engkau yang bila ribut taufan tercabut bumbung, itu bukan Tuhan. Faham maksud saya? Masya Allah. Tuhan bukan diciptakan. Yang tokong depan rumah, yang patung sebesar mana, siapa yang cipta? Manusia yang cipta. Tuhan sifatnya bukan diciptakan, tetapi Tuhan maha menciptakan. So carilah Tuhan-Tuhan mana yang sifatnya menciptakan sahabat. Kamu tidak akan bertemu dengan Tuhan-Tuhan lain. Sebab tu la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Sebab Tuhan-Tuhan lain diciptakan. Tuhan kita yakni Allah tak diciptakan. Tuhan kita yakni Allah tak diciptakan. Bahkan sifatnya adalah menciptakan. Faham Subhanallah. Kesiannya siapa yang nampak suara clear tapi muka nampak sebelah ni, tolong keluar masuk balik. Muka saya jelas-jelas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Muka Ustazah tidaklah sebelah. Muka Ustazah sangatlah penuh. Segedabak lagi penuhnya ni. Sekejap bukti. Buktinya penuh muka Ustazah. Segedabak lagi penuh. Masya Allah. Okay, jadi muka saya tidak sebelah. Something wrong lah kepada handphone anda bila mana anda memandang sebelah.
Baik, Masya Allah. Sedangkan yang memiliki semua sifat itu adalah Allah yang Esa. Kalau ada agama lain mengatakan, ya, Tuhan aku pun pelindung, Tuhan aku pun berkuasa, Tuhan aku pun memberi pertolongan. Tetapi cuba cari yang terakhir yang kita sebut Tuhan itu bersifat kekal. Adakah Tuhan kamu kekal? Kamu membina rumah yang lebih besar, kamu buat Tuhan yang lebih besar depan rumah kamu. Tuhan kami tidak begitu. Sentiasanya ada. Tercipta, lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz meh enterprim sekejap. Apa perasaan Ustaz bila Jabar Rahmah dah ditutup? Ye, Ustazah Zai menang. Sedih. Itu yang balik lambat tu. Bermunajat. Sebenarnya doa dekat Masjidil Haram, kan dekat Jabar Rahmah. Kan, lepas tu jangan duk yakin sangat Jabar Rahmah tu Bukit Jodoh. Bukit Jodoh. Masya Allah. Lepas tu Ustaz tak sedih lah sebab Jabar Rahmah ditutup, tak boleh berdoa. Gumbira. Lepas tu sepanjang Ustaz Azwan berulang alik Mekah Madinah, berapa kali kah Ustaz Azwan naik atas Jabar Rahmah? Dah naik. Sekejap, tunjuk muka sah. Orang nak tahu ni. Orang nak tahu berapa kali. Bila orang tanya, Ustaz Azwan berapa kali naik, bagi tuan badan sendiri jawab. Berapa kali dah Ustaz? Tak terkira berapa kali. Jangan nak mohong. Sebab tak pernah naik. Ustaz Azwan, sahabat-sahabat beria je bawa jemaah ke sini. Tapi kami bagi peluang lah 15 minit siapa nak naik atas Jabar Rahmah. Sebab Jabar Rahmah tu dia tak tinggi mana kan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah yang kelakarnya, dia kata, Ustaz jomlah naik. Pi. Saya nak makan aiskrim. Lepas tu nanti dia pun nak, Ustaz Azwan dah berapa kali Ustaz naik atas tu? Setahu saya kalau pergi dengan Ustaz Azwan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak pernah naik. Saya tak tahulah pula kalau Ustaz Zai tak join program umrah. Tu dia duk cakap, tak ada kerjanya aku nak naik atas tu. Bukan kita nak menafikan bahawa sahabat-sahabat dirahmati Allah di situ ada sejarah. Tapi kita tak nak tunjuk dekat orang yang pergilah kat situ, berdoalah untuk dapat jodoh kat situ. Tak ada dalam nas. Kesian sahabat-sahabat dirahmati. Jamilah baca Ustaz kelakar. Amboi gumbiranya Ustaz dan Ustazah. Kak Teh, saya sedih tak dapat bawa jemaah ke Jabar Rahmah. Mungkin kalau pergi nanti pun hanya tunjuk lokasi lah dekat jemaah. Dah cantik songkok Ustaz pula. Masya Allah. Lepas tu saya duk ngusik jemaah lelaki. Rugilah hangpa tak boleh duk berdoa atas tu. Kan kita nak padam fikrah orang Melayu yang datang sini ni, berdoa nak dapat jodoh tu dekat Bukit Jabar Rahmah. Mana boleh, cannot. Kan berdoa banyak tempat mustajab dalam Masjidil Haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wan Yahya Jabal, bukan Jabar. Jabar tu pakcik penggali kubur dekat rumah Ustazah. Masya Allah. Kat sini antara calon umrah tajaan kita ada penggali kubur dari mana Ustaz Bentong dia penggali kubur berpuluh tahun dah rasanya dia penggali kubur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penggali kubur orang recommend dia. Lepas tu memang dia ada kat sini lah, sangat aktif, alhamdulillah. Tiba-tiba Kak Yanti dengan suami dia cakap, Ustazah, pakcik tu lah yang gali kubur pak sedara ku. Masya Allah. Nak open order, hangpa ke main semalam. Ustazah dah ambil barang dekat kedai kawan Ustazah tu. Lepas tu dia jual yang jam-jam Ustazah tunjuk dekat FB tu kan. Hamboi ke main lagi, hampa Ustazah jual lah untuk dana Darul Fawaz jam tu. Ustaz gelak dah. Bukan tak nak jual, sahabat-sahabat. Itulah kan benda-benda dekat sini kan made in China. Lepas tu kan bila kita bawa balik Malaysia, baru nak bagi kat orang dah. Ustaz kata kat Maidin melambak. Tak payah susah bawa. Apa yang dijual kat Maidin tu ada dekat Mekah ni. So kalau anda nak kirim kat Ustazah jam-jam tu, cincin-cincin tu, saya memang satu benda lah. Apa tu Ustaz? Idak lah tu. Memang menyampuk sok mo kalau ada dalam bilik. InsyaAllah. Lepas tu kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kualiti lah sahabat. Memanglah padan lah dengan harga dia. Tapi macam tak sampai hati kan kita bagi dekat orang. Lepas tu sampai. Tapi rezeki lah. Kadang ada yang pakai bertahun-tahun juga.
cantik memang cantik kan, tapi saya tak pernah beli, tak pernah pakai. Hangpa jangan tertipu lah dengan Facebook ni. Ustaz duk sembang dengan kawan dia, saya pun letak bang. Cuba tengok bang, ambil gambar. Waktu kita tengah bosan-bosan dekat bilik, masuklah Facebook. Saya bangun-bangun tidur pagi tadi, dia orang komen. Ustazah bawa balik lah Ustazah. Memang hidak lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli. Kak Jamilah Bacok, jangan duk buat lawak boleh tak? Ya Allah, sahabat-sahabat. Ni dia bertanya pasal siapa yang tertinggal atas bas. Kisahnya kami daripada Madinah naik bas, Masya Allah, tiba-tiba dah nak check in hotel kat Mekah ni, Kak Yanti dengan muka dia, Ustazah, bas tu nanti kita jumpa lagi tak? Kenapa cakap kan? Akak rasa vest akak tertinggal lah dekat bas. Dia katanya, ya ke? Saya pun dah tengah sibuk-sibuk check in hotel tu dengan jemaah. Saya pun dah tak heran lah apa dia cakap tu. Biar pilah nanti-nantilah, ada rezeki adalah, fikir macam tu. Tak cakap lagi dekat Ustaz. Sekali kan Ustaz masuk dalam masjid, temankan jemaah umrah apa semua. Lepas tu dia dah mamai-mamai, dah ngantuk, dah letih tu. Saya pun cakap, bang, vest kat NT tertinggal dalam. Ya ke? Kenapa tak cakap semalam? Lah semalam dah tengah sibuk-sibuk, tak apalah, ada rezeki adalah, cakap kan. Sekali Ustaz dah mamai-mamai, dah letih tu, dia pergi WhatsApp Ustaz seorang lagi, Ustaz Mustaqim yang deal bas semalam kan. Lepas tu, Syekh, Enta tolong tanya dengan orang bas, Kak Yanti ada tak dalam bas? Tak tahan nak gelak lagi. Kak Yanti ada tak dalam bas? Kak Yanti hilang. Kak Yanti bukan hilang. Apa cak tulis macam mana? Kak Yanti ada tak dalam bas? Sekejap. Ustaz baca balik WhatsApp dia. Macam mana bang? Dia baca balik WhatsApp dia. Ini kisah benar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aduh, tak tahan. Amin Siti Hafizah. Amin Siti Hafizah Mukhtar. Orang yang pertama kali sentiasa teruja dalam doa bila setiap kali Ustazah share ni. Ya Allah, Ustazah tak tahu nak cakap macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Yanti tertinggal dalam bas. Ustaz baca balik WhatsApp dia. Ustaz kata Kak Yanti tertinggal dalam bas. Lepas tu Ustaz Mustaqim tu pun tanya driver bas tu. apa dia bang? Entah boleh tak tolong tanya driver. Aduh, hijab sakit perut gelak. Ustazah Ustaz Mus jawab bila dia naik bas. Ustaz tulis macam ni, Kak Yanti tertinggal dalam bas. Lepas tu dia kata, bila dia naik bas tu? Bila dia naik bas tu? Kenapa Ustaz Mustaqim tanya bila dia naik bas tu? Sebab malam tadi masa umrah, Kak Yanti elok je duduk dengan Ustaz Mustaqim berumrah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu Ustaz pun, kenapa pula Mus ni tanya bila Kak Yanti naik bas tu? Lepas tu sebelum dia jawab, lah malam tadi lah. Lepas tu Ustaz baca balik WhatsApp dia. Ya Allah, saya dah tengah mamai-mamai tu, dia gelak punya kuat. Kenapa bang? Gelak tiba-tiba macam orang kena jin dia. Tu dia kata, patutlah Mus ni pelik, melompat, dia terkejut Kak Yanti tertinggal dalam bas. Abang nak cakap vest Kak Yanti tertinggal dalam bas. Lepas tu abang pergi cakap kat dia, Kak Yanti tertinggal dalam bas. Mestilah kawan tu yang kami amanahkan hal-hal bas ni terkejut bila masa pula Kak Yanti tertinggal dalam bas. Yang Syarul pula kata, suami Kak Yanti kata apa tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah, habis tu malam tadi yang tidur dengan saya sebilik tu siapa? Jin kau. Lagi dia buat lawak. Aduh, kecoh. Grup ni sahabat-sahabat memang kecoh. Aduh, kelakar sungguh, hari-hari ada je benda nak gelak tau. Aduh, dah lah ada minah lawak macam Munirah tu. Ingatkan pendiam sungguh. Bila dah kenal, ya Allah subhan. Semalam bang, semalam Kak Yanti cakap, dia ada cakap dengan orang Pakistan ke mana? Dia cakap Qul huwallahu ahad pula. Masalahnya orang tu faham. Kan? Itulah indahnya bumi Mekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah tu. Bahaya kan WhatsApp ni kan, tertinggal satu perkataan kan. Jadi Masya Allah, bahaya sungguh. Kak Yanti kata, oh aku sihat, bahagia je, elok kat sini. Dah suami dia kata, yang awak ni jin ke apa ni? Kan tertinggal dalam bas. Aduh, subhanallah. Okey, sambung lagi. Kita nak belajar tajuk serius sikit hari ni. Apa dia bang? Sarapan. 6.30 kita stop. Lepas tu sayang nak terus turun bawah dah. Kami nak tunggu bas pukul 7 pagi. So 6.30 kita stop. Ustazah nak terus pergi dewan makan, ambil sarapan dulu. Okey, di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat bergantung, tempat mendapatkan ketenangan dan tempat merasakan kenikmatan menghadapnya di alam semesta ini. Dia adalah tempat kembali orang-orang yang takut. Subhanallah sahabat, kita takut apa hidup atas dunia ni? Takut apa? Allah kan ada,
Allah tempat berlindung. Subhanallah. Orang-orang Allah tempat berlindung. Alhamdulillah. Orang-orang yang meminta perlindungan dan tempat orang yang meminta kedekatan. Kadang kita rasa jauh dengan seseorang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah sangat dekat. Tapi kita tak mahu mendekat dengan Allah. Faham sahabat-sahabat? Kita kecil hati sampai hati orang tu dah tak nak kawan dengan kita. Sampai hati ustazah, suami saya dulu sayang saya, sekarang dah tak sayang saya. Contoh, kan? Kita sibuk dengan benda yang memang dah tak mahu dekat dengan kita. Tapi Allah yang sentiasa dekat dengan kita, kita tak mahu mendekat dengannya, sahabat-sahabat. So salah siapa? Kita nak salahkan Allah lagi? Kita dah belajar dalam bab reda. Allah sangat reda pada kamu bila kamu reda akan apa yang Allah beri kepada kamu. So jawapannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa sebenarnya yang zalim di sini? Sebelum kamu kata Allah zalim, Allah tidak memberi keuntungan kepadaku, cek diri kamu sendiri. Hati kita akan tenang bila kita banyak muhasabah menyalahkan diri sendiri daripada kita banyak menyalahkan orang lain. Menyalahkan pihak tu pihak ni, kita akan makin stres. Kita akan makin bergaduh. Tapi banyakkan, ya Allah, kenapa engkau beri aku macam ni? Apa dosaku yang belum aku taubati, yang belum aku banyak istighfar dalam hidup? Masya Allah, Allah maha baik, sahabat-sahabat. Saya bersembang dengan 17 orang tajaan di sini. Setiap balik kisah mereka tu, sahabat, ada benda yang saya boleh cerita, ada benda yang saya kena jaga aib dan sebagainya. Masya Allah, terlalu baiknya Allah. Sampai mereka menangis-nangis. Allah tu baik, ustazah, Allah tu baik. Subhanallah, tertangguh seketika sekarang akak dapat benda yang macam ni. Allahu Akbar. Hasnah Kasmir, awak sakit perut gelak dengan cerita ustazah. Ini cerita yang memang orang tersilap faham WhatsApp, kan. Kat sini sebenarnya macam-macam saya bawa grup ni, sahabat, hari-hari anda berlatahzan dengan ustazah, macam mana sedih cerita pun saya akan share cerita-cerita lawak daripada masing-masing. Aduh, ada yang semalam turun kat lobi tak pakai selipar. Saya kata, pakcik, mana selipar ni? Ada dekat rumah. Rumah mana? Tak tahan. Rumah mana? Oh, dekat bilik tu, dekat dalam bilik. Ya Allah, kenapa tak turun? Terlupa nak pakai selipar. Tak apa, kat sini je, bukan nak pergi mana-mana pun. Aduh, pokcik, ya Allah, dah tengok bola lah pula. Sahabat-sahabat, maafkan ya, suamiku memang macam tu. Suka tengok bola, tengok Piramli 2 tu je, tak apa. Jangan tengok orang tu cantik sudah. Okey. Subhanallah. Al-Anfal ayat 9. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Ya Allah, ada banyak ayat yang menjadi kepada kita. Ustaz, Kak Nazar kata bola Kedah menang semalam. Menang apa? Seri. Main dengan apa? Ustaz, ambil Kak Nazar. Menang apa? Seri. Main tak apa. Ambil. Rating 3-1. Saya cakap, cubalah orang main bola tu lah, bagi bola seorang sebiji. Tak payah nak gaduh-gaduh. Kan? Ini tak reti. Orang tu yang main, dia yang stres. Allahu Akbar. Okey, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Jaminan Allah dalam Quran, banyak ayat yang kita jumpa, fastajabalakum. Allah akan perkenankan bagimu. Allah pasti perkenankan bagimu. Allah pasti perkenankan bagimu. Masya Allah, sahabat-sahabat. Siapa yang berjanji tu? Allah. Kalau Ustazah cakap, okey, siapa join program Syawal bersama Ustazah Zai di Utara, confirm Ustazah bagi Lidi Yusniza Aziz ni seorang satu. Mohong, hampa jangan percaya. Hampa jangan percaya. Mana Ustazah nak dapat? Ustazah tak tahu Yusniza Aziz beli kat mana. Hadiah kat Ustazah ni. Kan, alah Ustazah nak suruh orang datang program dia, janji nak bagi lidi. Lepas tu nanti saya minta maaf ya, saya dah tempah lidi tu tapi tak sampai. Tak payah. Mungkin kamu boleh mengelentong dirimu ataupun orang lain. Tapi Allah, dia nak kelentong buat apa, sahabat? Langit dan bumi milik dia. So tinggal lagi fastajabalakum, pasti akan mustajab di sisi Allah. Jangan sangka di kehidupan ini saja. Di kehidupan akan datang, sahabat, bila Allah tangguh,
Kan kita kan selalu buat lawak, ya aku tak bayar lagi hutang hang ni. Tak maaf lah aku dapat bonus hujung bulan ni. Ustazah kalau orang duk kawan-kawan buat lawak macam tu, tak apa, kau bayar lambat, bunga banyak lagi. Kan membukit lagi duit aku dapat. Kan kalau dengan kawan-kawan kita boleh buat gurau macam tu kan. Lagi lama tangguh, lagi banyak sesuatu yang kita dapat sepatutnya. Okey? Jadi kalau Allah, bukan Allah tak makbulkan, Allah tangguhkan untuk sesuatu yang lebih nikmat, atau Allah gantikan dalam bentuk lain kerana Allah tahu hang kalau aku bagi ni lidi ni, hang memang akan buat cucuk mata hang. Hang tak reti guna. Kalau Ustazah Zai tu dia memang guna untuk penunjuk. Contoh, sahabat-sahabat, faham ke tak faham? Fastajaba lakum, yakin Allah pasti memperkenankan janjinya Allah. Kalau di sini kita tak yakin, kita bersangka kata nak makbulkan doa aku, tak makbul pun. Penat dah aku ikut Ustazah Zai umrah, doa depan Kaabah tak makbul pun. Kamu akan jadi manusia yang semakin enggak kan, sebab kita tak kurus. Jadi main-main apa? Ustazah kan jumpa jemaah kat sini. Ustazah tak sangkanya bila jumpa jemaah sini, tak sangka. Tak sangka kenapa kak? Tak sangka. Kita malu-malu miau kan. Tak sangka. Ustazah suka cakap Ustazah besar kat TV pun Ustazah. Assalamualaikum. Minta maaf gangguan sekejap tadi. Amin Kak Yasmin Yaakob. Amin, Masya Allah. Kan dia duk kata Ustazah kat TV nampak besar. Bila dia cakap itu Ustazah pun dah malu-malu miau lah. Ustazah tak ada lah besar mana, dia pun kata kan. Sebenarnya tu nak mula sembang kan, word pemanis biasalah. Maksudnya sahabat, kita nak cakap macam mana lagi, bila kita menyalahkan Allah tak makbulkan doa aku, kita akan semakin kurus keimanan kita kepada Allah. Sekarang ni kita nak menggemukkan iman, mengkuruskan nafsu. Menggemukkan iman, mengkuruskan nafsu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat, are you okay? Dapat dengar tak Ustazah? Macam stuck sekejap ni. Komen-komen ni semua. Lepas tu viewers macam tiba-tiba hilang terus. Tes, subhanallah. Tolong respon Ustazah. Hamidah Saad kata hadir sahabat. Siti Hajar Ahmad, Masya Allah. Maria rindu sinetron Ustazah. Masya Allah. Badariah Kauzi, Nurul Sarah, Puzia Kadir, Sanisa, Cik Nurlia, Siti Aminah. Tes, subhanallah. You okay sahabat-sahabat? Ustazah tak dapat baca komen sama sekali ni. Why? Tell me why. Subhanallah. Lain ada. Lepas tu dia macam stuck sekejap komen ni. Subhanallah. Sekejap Ustazah takut Ustazah cakap seorang-seorang. Tolong respon. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi komen ni tak bergerak, Ustazah takut macam Ustazah cakap seorang-seorang. Cuba Ustaz tengok ada tak, still ada tak live tu. Tapi dia orang duk bubur like ni, tapi tak ada komen. Sebab selalu kalau dia aktif, ada suara dah. Subhanallah. Langsung tak naik komen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Testing. Tapi tak naik langsung. Abang komen Abang komen dengar je. Langsung tak naik. Tak naik. Dia tak bergerak. So Ustazah teruskan lah ya sahabat-sahabat. Cuba tanya dia orang dengar tak? Kawan-kawan lain dengar tak? Dia like, love ni semua ada, tapi komen langsung tak berjalan. Tes. Line okey Ustazah dia kata. Line okey. Ustazah teruskanlah sebelum dia off. Tadi dia trying to reconnect lagi. Jadi Ustazah pun stop sekejap lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar suara Kak Nazar. Baik, syukran. Okey, kita teruskan. Satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 88 surah mana surah Al-Mu'minun. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dia melindung tetapi
tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya. Masya Allah, saya kan malam tadi baca terjemahan ayat ni, saya rasa macam bergetar tubuh. Takut sahabat-sahabat, takut. Kenapa takut? Allah cakap, seolah-olah kita cakap, aku memang maha melindungi engkau, tapi aku takkan melindungi engkau daripada azab aku. Kita kalau mak kita cakap, mak sayang semua anak-anak mak. Mak saya dulu sangat tegas. Mak saya cakap, dengar je cakap bapak, dengar je cakap mak. Jangan sampai engkau tak dengar cakap mak, tak dengar cakap bapak. Dia cakap macam tu je, kita dah gentar hati. Sebab kita tahu bapak kita tegas macam mana, mak kita tegas macam mana. Kau berani lawan, kau tunggu. Kalau mak kata duduk luar, duduk luar. Sahabat-sahabat, kalau mak kata jangan masuk dalam rumah, jangan masuk. Kalau bapak kata pukul bukan pakai rotan, pakai kayu besar tu boleh patah, dia akan buat. Maknanya, mak ayah kita sayang melindungi. Kalau dia kata no, dia buat. Mak ayah sekarang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, buat salah pun ustazah dah tak sama cara didik dengan dulu ustazah. Buat lagi sayang, buat lagi. Kan, kalau kita letak kat luar, siapa Ustaz Haryanto? Ustaz Haryanto kata, saya ni nakal dulu. Masa saya remaja-remaja lah, biasalah. Dia kata kan, bapak suruh balik awal, saya balik lambat. Bapak saya kata, tak payah masuk, duduk kat luar. Saya dah boleh terkencing dah kat luar tu kalau bapak saya tak bagi masuk dalam rumah, dia kata. Sebab apa, silat hari bulan harimau pun keluar daripada hutan depan rumah saya tu, dia kata. Betul kan? Tapi tuan-tuan, dia kata jangan cakap macam tu dengan anak remaja sekarang. Kau balik lambat, kau duduk luar. Kita buka pintu subuh nanti anak kita tak ada dah. Satu malam dia main game dengan kawan dia. Satu malam dia duduk kelab malam. Satu malam dia doa na'udzubillah kan, buat benda-benda yang jahat kat luar rumah. Faham tak sahabat-sahabat? Something wrong lah saya punya ni. Saya tak nampak langsung komen ni berjalan. Tapi tak apalah. Teruskan sahabat-sahabat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak sebutkan macam mana? Allahu Akbar. Allah tu dengan tegasnya mengatakan dalam ayat ini, Allah Maha Pelindung. Tetapi tidak ada yang dapat Allah lindung daripada azabnya. So jangan sampai kamu jangan sampai kamu terjebak dengan azab Allah tu. Kan banyak ayat-ayat nadhira, ayat-ayat ancaman dalam Quran. Jangan buat macam ni, Allah akan jadikan kamu macam ni. Jangan buat macam ni, nanti kamu akan dihumban dalam neraka. So sebenarnya adakah Allah tak tunjuk jalan untuk ke syurga? Allah tunjuk, tapi kita yang memilih jalan ke neraka, na'udzubillah. So bila kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam lembah neraka, jangan fikir Allah akan kesian pada kamu. Ya, Allah Maha Melindung. Kan ada orang menempelak orang Islam, kata Tuhan kau baik sangat. Habis tu kenapa Quran kau asyik cerita pasal neraka je? Orang baik mana cerita pasal neraka? Tolong fikir pakai akal sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Allah cerita tentang kebaikan, tentang keburukan? Sebab Allah dah siapkan akal. Baik, kamu sukakan kebaikan, terus buat. Walaupun saat orang berbuat kejahatan, sebab kamu tak nampak lain, kamu hanya melihat janjinya Allah untuk kamu ke syurga Allah. Kamu tahu benda tu jahat, walaupun nafsu kamu suka, tinggalkan. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau kamu ikut jalan-jalan ke neraka, itulah azab. Dan saat kamu diazab, apa kata Allah dalam Quran? Mustahil untuk kamu keluar dari neraka itu seperti mana mustahilnya seekor unta nak keluar mengikut lubang jarum. What? Unta nak keluar dari lubang jarum? Memang mustahil. Begitulah mustahilnya kamu nak keluar daripada neraka seandainya kamu dinerakakan oleh Allah. Maksud, takkan masa tu Allah tak tolong aku. Allah kan Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Allah takkan tolong kamu kerana kamu yang memilih untuk diazab oleh Allah. Sahabat-sahabat faham tak? Tak syok ni tak dapat tengok komen-komen anda. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah try nak komen sekejap. Test, Ustazah komen. Dia keluar tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya punya komen keluar test tu, tapi komen-komen anda tak keluar. Tak apa. Okey sahabat-sahabat, kita baca lagi satu ayat 51 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah.
Ya Allah Tuhan, ayat-ayat ni kan kalau anda baca ayat sebelum, ayat selepas, mendatangkan rasa gerun di hati kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa nak lindung kita selain daripada Allah dengan perlindungan yang sebaiknya? Ustazah, seorang anak mesti dilindungi oleh ibu dan ayah. Betul? Tapi sejauh mana mak ayah kita boleh melindungi kita? Sentiasa sebut sahabat baru ni kan, saya ada tertengok lah satu video kan. Satu video anaknya artis yang sangat popular, kematian ikan yang dia bela. Kematian ikan yang dia bela. Saya kata, budak tu sedih menangis-nangis ikan dia mati. Subhanallah sahabat. Sebenarnya, masa itu yang saya nampak adalah satu peluang yang besar bagi ibu dan ayah untuk mentarbiah minda anak. Anak tu Allah bagi rasa sayang pada ikan yang dia bela 8 bulan katanya. Tak sangka ikan dia mati, dia dah bagi makan dah segala. Budak ni sebenarnya kalau masa tu kita buka minda dia, Allah akan beri faham pada dia. Masa tu sepatutnya seorang ibu dan ayah, sahabat-sahabat, tak apa, kita mungkin boleh beli ikan yang lain, kita ada rezeki Allah bagi. Tapi macam ni lah, kalau Allah kata ajal, apatah lagi ikan. Ibu dan ayah pun boleh mati at any time. Tak payah tunggu kamu besar. Sekarang kamu nak apa semua ibu boleh siap sediakan. Tapi kamu kena prepare minda kamu bila mana ibu dan ayah tak ada macam mana. Sebab tu kamu kena jadi anak yang solehah, anak yang hebat. Masa tu kalau kita suntik dalam minda anak kita, Allah tunjuk kematian tiba-tiba depan mata dia walaupun hanya ikan. Tolonglah masukkan agama. Masukkan kehendak Allah yang maha berkuasa. Ketentuan sahabat-sahabat, ajal maut di tangan Allah. Kamu hebat, rumah besar mana, popular mana, ajal itu bukan ketentuan kamu. Tapi sampai ke sudah, Ustaz tak sembahyang, tak pergi masjid, terlalu video macam tu saya tengok sampai sudah. Sebenarnya hati, ya Allah, kesian. Macam mana mak ayah tak menyuntikkan rasa hidup dan mati tu semua di tangan Allah. Hantarlah anak ni kan, mengkuburkan ikannya. Saya tunggu bahasa-bahasa yang, ya Allah, macam mana sahabat-sahabat ibu dan ayah yang tidak, minta maaf sebut kalau anda faham apa yang Ustazah maksudkan. Sebenarnya itu peluang yang besar seorang ibu dan ayah untuk menampakkan kekuasaan Tuhannya kepada anak sekecil itu. Faham sahabat? Sebab tu bila kita bawa balik mainan baru dekat anak-anak kita, kan, ye mama beli mainan. Syukur pada siapa sayang? Tak apa, tak terima kasih pada kita. Tapi kalau uncle dia bawakan, dah say thank you dekat uncle ke belum? Doakan uncle sihat. Kalau Allah tak bagi uncle sihat, macam mana uncle nak belikan mainan baru? Kan semua Allah yang bagi. Bawakan minda mereka untuk say thank you to Allah dulu sebelum melepek atas badan kita. Mami baik belikan barang-barang macam ni. Bukan sebab mami ada duit, tapi sebab Allah bagi rezeki kepada kita. Bayangkan kalau mak bangun-bangun tidur tak boleh berjalan. Mama boleh pergi work ke? Tak boleh. Ajak anak berfikir daripada sekecil itu, sahabat-sahabat, supaya ada rasa cinta kepada Tuhan yang maha baik, Allah yang maha melindungi. Tapi kalau ibu dan ayah tak ada ilmu, hanya bercerita logik akal, tak apa, nanti kita boleh beli ikan yang baru. Logik akal semua orang boleh beli pakai duit. Tapi sahabat, nyawa kita boleh beli tak pakai duit. Kalau mak ayah mati macam mana? Ceritakan tu jiran kita. Nampak tak, dia hanya ada mak, dia tak ada ayah. Ayah dia meninggal tiba-tiba. Cerita. Alah Ustazah, budak kecil lagi, relax lah Ustazah, takkan nak serius sangat. Kita selalu fikir macam tu. Sebenarnya siapa yang beri faham walaupun anak sekecil itu? Allah. Allah maha memberi faham kepada siapa yang Allah berkehendak. Masya Allah sahabat-sahabat, kita je selalu fikir logik akal kita. Allah boleh beri faham. Sebab tu ada orang tua tak reti-reti bahasa, tak faham. Tapi ada orang muda, kalau tarbiyahnya sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan agama, kecil-kecil dah faham dah. Masya Allah. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencintai sesembahannya itu, dan yang merasakan kenikmatan cinta dalam kehidupan dunianya, sebenarnya telah dibunuh secara lebih keji daripada sekadar diracun. Makna kalau kamu membunuh cinta kamu kepada Allah, kamu dah hilang keyakinan kepada Allah, itu sebenarnya jauh lebih seksa, derita, azab daripada kamu mati diracun. Inilah maksudnya Sayyidina Ali, berapa ramai orang berjalan atas dunia tetapi yang berjalan hanya jasadnya.
dia sebenarnya adalah mayat yang berjalan. Ya Allah, deep. Kenapa Saidina Ali kata ramai mayat-mayat berjalan atas dunia? Kerana saat dia hidup hatinya mati, tak memandang Allah yang maha besar, Allah yang segala-galanya. Aku boleh melangkah setapak kaki ke depan, undur ke belakang. Allah, kalau Allah matikan rasa nak melangkah, aku akan kaku. Lalu mati aku. Mayat yang berjalan kerana tidak ada roh yang dicantumkan, didekatkan hatinya dengan Allah. Tapi orang macam ni bila dah mati, mati dah ke aku, ya Allah. Rabbi rji'un, balikkan aku ke dunia, ya Allah. Aku nak hidup hanya nak solat, nak puasa, nak zakat. Nehi, dah mati baru hatinya hidup. La. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kalau faham tadabbur ayat-ayat macam ni, kita akan rasa kerdil diri kita, kerdil sangat. Katanya Allah dalam Al-Anbiya 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Takkan mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Kalau ada pun semuanya akan binasa. Ustazah, kalau hari-hari lalu dekat mana ada orang serendah ke, semalam dalam lift Ustazah satu lift dengan orang serendah. Ustazah, ni akak ni apa ni dekat serendah sama apa ni tempat dengan Kak Emilia, dengan Kak Anom, disebut nama orang serendah dalam lift semalam. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah setiap kali nak lalu ke Sungai Chow serendah kan, mengajar belah sana, lalulah dekat Selayang. Tuhan depo yang besar warna gold tu. Kenapa kita tak punya rasa, sahabat? Tak punya rasa nak respect, tak punya rasa. Sebab anytime dia boleh hancur. Kita kenal, dia boleh hancur bila-bila masa. Tapi kalau kamu mengenal Tuhan kamu, kamu duduk, oh tak ada orang tahu ni, aku boleh buat dosa ni, tak ada orang nampak. Tapi kenapa datang rasa takut? Ya Allah, orang tak tahu, orang tak nampak, tapi Allah sedang perhati aku ni. Kenapa kita datang rasa takut, sahabat? Rasa ini Allah yang bagi. Sebab kalau kamu benar-benar kenal Tuhanmu, cinta akan Tuhanmu, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, rasa inilah yang Ustazah nak sebutkan. Sekejap tak syok sahabat-sahabat, langsung tak ada nak baca komen anda. Kita pun dah nak habis masa dah ni. Okay, jadi Ustazah nak kena stop dulu sampai sini. Tajuk ni, bila tajuk macam mengusikkan ketauhidan kita, sahabat-sahabat, memang Ustazah rasa macam rugi kalau kita tak betul-betul. Sekejap Ustazah, dekat tab saya je tak boleh, dekat handphone ni boleh. Masya Allah. Hamidah Saad kata, semoga kami sentiasa mencintaimu, tetapkanlah pegangan kami, jangan kau bolak-balikkan hati kami. Betul. Zainah Buyung, semua Nur Hayati Kamaluddin, Masya Allah, Nur Alis, Maria, baru boleh tengok, baru macam ada respon anda bersama-sama dengan Ustazah. Azilah Muhammad, Alhamdulillah. Hanisa Syafi'i, Masya Allah. Umi Afan Kalishah Umaira, Wan Yahya, Masya Allah, Alhamdulillah. 666 memandang, Masya Allah. Sebenarnya sepanjang, subhanallah, Kak Nazah, Ustazah tak nampak apa pun, langsung dia senyap je dekat Ustazah punya ni, tapi still live. Jadi kita nak ni kan, Siti Aja, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah dengan perkongsian ilmu sangat bermanfaat, sangat deep. Semoga Ustazah dan semua sahabat, amin sahabat-sahabat. Ni baru kita rasa macam bersembang. Masya Allah. Ustazah sayang anda semua kerana Allah, sahabat-sahabat. Tajuk ni kan sangat membalikkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pelindung bagi orang-orang beriman. Tolonglah, jangan rasa sedih yang melampau bila kita rasa macam, Ustazah, suami saya lah yang sepatutnya melindungi saya. Saya kesian orang yang macam ni. Betul, isteri dilindungi oleh suami, anak-anak dilindungi oleh ibu dan ayah. Tapi jangan letakkan 100%. Sampai kita tak kenal siapa Tuhan kita. Ibu ayah, betul, mana ada ibu ayah yang nak anaknya susah. Tapi tolong bawa keyakinan, bukan kita segala-galanya bagi anak-anak kita. Kasihanilah anak-anak kita kalau sejak kecil kita tak tarbiyah mereka untuk mengenal Allah. Bawa mereka kepada kawan-kawan kita meninggal dunia, tengok sayang. Bawa mereka ziarah kubur atuk nenek. Dulu atuk nenek ni lah yang belai ubun-ubun kepala mak. Sekarang dah tak ada. Mak nanti akan duduk dalam ni, sama ada mak dulu ataupun kamu. Maknanya kita tak ada kuasa apa. Atuk dulu masa sakit, mak berhabis duit jual barang-barang kemas mak nak bagi atuk sihat. Tapi Allah berkehendak,
Ajarkan mereka tentang kita hidup atas dunia tak boleh buat apa-apa keputusan sebab kita hamba. Allah Maha berkehendak. Kan? Yes, kamu kena hormat mak ayah kamu. Kan sebab, yelah satunya kita cakap baju kamu pun mak ayah beli lagi, nak lawan cakap mak ayah. Kita biasa cakap macam tu. Tapi mak ayah jangan sombong. Sebab Allah yang beri kamu zuriat itu. Allah yang beri kamu rezeki untuk membesarkan anak-anak itu. Kalau Allah tak beri sahabat-sahabat, semuanya atas dunia ni, Allahu Akbar, kita mati dalam keadaan macam mana? Hanya tinggal debu-debu yang berterbangan. Jadi jom kukuhkan keimanan kita kepada Allah. Saat kita seorang ataupun di khalayak, kita tahu Allah perhatikan kita, Allah pandang kita, itulah taqwa. Selalu rasa takut. Ya Allah, macam mana Engkau Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, wahai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penerima Taubat. Tapi kalau aku degil, dah tahu buat lagi dosa, dah tahu buat lagi dosa, dah tahu buat lagi dosa, akhirnya aku mati dalam azab, adakah Engkau masih nak melindungi aku, ya Allah? Memang tidak. Apa dalilnya? Surah Al-Mu'minun ayat 88. Faham ya sahabat-sahabat? So, akidah, kekuatan, keyakinan yang macam ni akan memperkukuh dan mempercantikkan akhlak kita sebagai hamba Allah. Okey, jadi ampun maaf sahabat-sahabat, Ustazah stuck dekat komen Kak Yasmin Yaakob, Allahu Akbar, doa-doa di Madinah dan Mekah cepat terkabul. Siti Hajar Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad. Ni dah komen dari tadi atas-atas, dah bawah semua saya tak boleh baca. Hamidah Saad kata hadir sahabat. Itu je, lepas tu yang lain saya tak boleh baca dah. Jadi tak apa, Ustazah masih lagi ABC. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah menyantuni Duyufur Rahman atas bas, bila dalam di dewan makan sebagainya, masuk masjid ada petugas-petugas yang lain. InsyaAllah moga-moga esok lusa sebelum Ustazah balik ke Malaysia, Ustazah dapat berdoa di tempat-tempat mustajab lagi dalam Masjidil Haram. Ampun maaf zahir batin, saya sayang semua kerana Allah. Moga-moga Ustazah dah makin tak sabar nak balik Malaysia. Bukan sebab tak seronok duduk sini, tapi itu kan hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri. Nak juga balik ke Taman Keramat Nan Permai. Bye-bye. Ustaz Azwan rasa macam mana? Nak balik ke tak nak balik? Tak nak. Tak nak? Sabar je lah. Tak nak? Ada siapakah di sini Ustaz Azwan? Okey. Amboi ada Jabar Rahmah lah pula. Ada Jabar Rahmah tak apa. Jangan ada Rahmah. Jangan ada Siti Rahmah. Sekian, sayang semua kerana Allah. Ingat, nanti iklan Syawal bersama Ustazah Zaidi Utara akan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jom pergi Penang. Jom pergi Penang, Ustaz kata, masya-Allah. Sahabat-sahabat balik kampung aku dia kata, kita sama-sama teliti, insya-Allah pasti berbaloi-baloi. Semoga sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah dapat menjelajah Malaysia termasuk Singapura untuk mencantum eratkan sahabat-sahabat Latahzan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.